Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar iman cikgu-cikgu semua? Jadi soalan ni memang apa cakap menusuk lah. Sebab biasa saya bersahabat dengan asatizahan ni, ustaz-ustaz. Mereka akan tanya apa khabar iman. Jadi benda tu macam sukar nak jawab kan. Saya cakap wallahu a'lam. Jadi hari ni saya nak kongsikan tentang qalbun salim, iaitu hati yang sihat. Hati yang sihat ni bukan bermaksud sihatnya jasad, bukan bermaksud sihat dari segi macam normal itulah. Tapi hati yang sihat ni dari segi apa cakap, dia lebih kurang macam sikap lah, tapi dia ada relate dengan qalbun kan, qalbun salim. Kenapa saya nak kongsikan tentang qalbun salim ni? Sebab hati ada kait dengan iman. Ada kait dengan iman kan. Jadi iman ni benda yang kita sodaqtu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Kemudian ikrar bil lisan, kemudian kita menyatakan dengan lisan, dengan percakapan. Kemudian yang ketiga adalah amalan bi jawarih, maksudnya amal yang dilakukan dengan jalan semua. Bismillah. Jadi iman tu adalah yang membenarkan dengan hati, kemudian apa yang kita membenarkan dengan melalui lisan, dengan percakapan, dan kemudian barulah terakhir sekali kepada amalan kan. Ini perbuatan kita, itu adalah iman. Jadi kenapa saya cakap tentang iman dan qalbun salim ni? Sebab baru-baru ni lah saya sendiri lah, sebenarnya saya nak cakap pasal diri saya. Apa yang saya nak kongsikan ni sebenarnya nasihat kepada diri sendiri. Saya sendiri baru-baru ni saya macam kurang, amal tu kurang kan. Kita macam dah makin kurang. Nak istiqomah tu agak payah lah, nak istiqomah tu. Jadi bila berkurang amal ni, dia akan macam mudah untuk syaitan membisik. Syaitan ni datang untuk membisik. Jadi apa yang terjadi pada saya, baru-baru ni di masjid ada kuliah direct. Kuliah direct maksudnya maghrib isyak kan, maghrib isyak. Jadi saya ni adalah orang backstage. Backstage lah, orang belakang, maksudnya menyediakan untuk penceramah. Untuk ustaz-ustaz ni menyediakan macam sudut PA system, lepas tu FB live lagi kena buat record kan. Kemudian bagi kuliah isyak pula ada penggunaan laptop dan LCD TV. Jadi semua tu saya buat A sampai Z, saya buat seorang lah. Jadi bila saya buat seorang ni, dia rasa macam tak kisah pun kita buat seorang kan. Sebab masjid ni dah tahu dah dia punya komitmen dia, tak perlu tunggu orang lain, kita buat je terus. Mana kita terus bergerak sendiri. Dia dah tahu dah dia punya pergerakan tu. Jadi bila saya mula daripada A sampai Z, sampailah kuliah isyak. Kemudian ada imam dia tegur saya, dia kata, kesian ustaz tu, daripada maghrib sampai isyak bagi ceramah kan. Lepas tu hati saya yang busuk, cakap apa tau? Aku yang penat. Aku yang penat set up semua kan. Tak nampak dia cakap ustaz cakap je. Kita yang buat semua, sediakan angkat meja semua kan. Lagi banyak benda nak buat. Jadi sepatutnya benda tu tak perlulah saya fikirkan sebenarnya. Tapi disebabkan tu saya cakap bisikan di lemahnya iman membuatkan syaitan ni masuk dengan mudah. Jadi semalam ada kuliah bincangkan tentang qalbun salim ni. Ustaz beritahu, katanya orang yang qalbun salim ni, bagaimana
nak tahu dia qalbun salim, tengok apa yang dia lakukan. Dia nak orang pandang ke dia nak Allah pandang? Dia nak orang pandang ke dia nak Allah pandang? Benda ni kadang-kadang kita macam tak perasan kan, sebab dia berkaitan dengan hati kan. Kita macam sebenarnya kita ikhlas, tapi kadang-kadang dia datang tak benda ni. Itu cakap bisikan syaitan tu. Jadi bila ustaz kata apa ni tentang qalbun salim, kita kena fikirkan kita buat ni adalah kerana Allah ataupun kita nak mendapat perhatian orang lain. Jadi benda tu macam trigger saya lah. Macam wish tepat kena tembak ni. Sebab semalam baru cakap kan pasal ni kan, macam hati tu macam terdetik kan benda macam ni. Terus macam wish, ini memang kena betul ni. Jadi itulah apa saya nak kaitkan adalah bila iman tu lemah, amalan kita kurang, jadi syaitan masuk dengan mudah. Contohnya macam kita ada tinggal baca Al-Quran berapa hari, ataupun kita kurangnya berzikir kan, ingat pada Allah. Jadi syaitan akan datang untuk membisikkan tentang perkara-perkara yang kotor, yang tak elok dengan mudah lah. Selama ni tak pernah terfikir macam aku ni sebelum ni, yes betul, sebelum ni memang tak pernah terfikir pun nak buat macam tu. Sebab saya dah 3 tahun dah tak ada masalah pun dengan masjid. Tak ada masalah pun sebenarnya. Tiba-tiba dia datang. Tu saya pelik tu. Bila saya fikir bila saya fikir kan, apa masalah macam ni boleh datang perasaan macam ni. Rupanya amal tu kurang. Kita cakap apa dalam Quran, zikrun kathir kan, kita kurang. Patutnya kita banyak ingat Allah. Bila kurang itulah menyebabkan talbis panggil talbis bisikan syaitan kan. Budak-budak ni kata yang pakai tangkai tu talbis. Katakan. Tahulah, itulah saya dengar bisikan mudah masuk dalam hati. Jadi apa yang saya nak kongsikan itulah. Sebab itulah saya tanya apa khabar iman cikgu-cikgu. Sebab kita kena fikirkan kan, daripada iman, kekuatan iman datangnya kekuatan hati, kemudian dari hati itulah melahirkan amalan-amalan yang baik kan. Biasa orang cakap apa, aqlun salim fi jismin salim. Akal yang sihat dalam badan yang sihat. Tapi itu untuk kita nampak untuk fizikal kan, tapi sebenarnya qalbun salim, aqlun salim fi jismis salim. Hati yang sihat melahirkan akal yang sihat, kemudian dalam badan yang sihat. Bila hati sihat, apa yang akal bertindak adalah dari benda yang sihat. Ni bila hati tak sihat, kita banyak benda yang kita buat macam tak ikhlas kan. Membuatkan tindakan tu tak sihat lah. Tindakan tu tak sihat. Jadi itulah saya cuba nak kongsi dengan cikgu. Sebenarnya balik pada diri saya sebenarnya. Saya nak cakap pasal diri saya. Kurangnya saya beramalan lately lah. Kita nak istiqamah tu, memang cakap istiqamah tu memang satu perkara yang susah. Kalau ada orang cakap senang tu tak tahu lah. Istiqamah tu memang perkara yang susah. Kadang-kadang kita didatangkan berbagai-bagai cabaran dan dugaan kan. Jadi satu amalan lah saya nak kongsikan dengan cikgu daripada hadis Nabi SAW, yang mana Nabi kata jaddidu imanakum. Nabi kata perbaharuilah iman kamu pada para sahabat. Lepas tu para sahabat pun bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana, macam mana kami nak perbaharui iman kami ya Rasulullah? Akthiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyakkan menyebut la ilaha illallah. Jadi kena banyakkan sebut la ilaha illallah supaya iman kita ni diperbaharui. Terus dan terus lagi kita amal. Apa ni, tahlil yang kita lakukan bukanlah untuk arwah saja, tapi untuk diri kita sendiri. Kebanyakan sebut la ilaha illallah. Jadi itulah qalbun salim yang saya nak kongsikan tentang hari ini. Wallahu ta'ala alam. Bagi tahu pasal cara-cara bagaimana nak memperbaharui iman selain daripada la ilaha illallah. Kita memadai lah sebenarnya. Sebab tapi kita sekadar menyebut di mulut ataupun macam mana?
Maksudnya macam ni? Maksudnya kita tak siring dengan Kita ya betul. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yalah. kita sebut lah banyak-banyak. Dan lama hati akan ikut lah. Bila kita banyak akan cakap benda yang baik, lama-lama hati pun InsyaAllah akan terikut yang baik lah. Kita zahirkan yang baik kan, cakap benda yang baik.